Kita sambung perbincangan kita minggu lepas. Okay, minggu lepas kita buat mahir diri 11.2. Okay, kali ni mahir diri 11.2, muka surat 260. Okay, macam biasa, cikgu dah salin semula soalan. Okay, soalan nombor 1. Okay, kita baca. Diberi set semester. Yang bentuk macam dawan ni, nama dia set semester. Set semester tu nombor bulat yang kurang daripada 10. Okay, apa maksud set semester? Set semester ni ialah kita senaraikan semua nombor yang kita akan gunakan untuk soalan ni. Okay. Okay, bila dah ada set semester, kita keluarkan set A. A, apa itu A? A, faktor bagi 18. Kemudian kita ada set yang kedua, B. B ialah unsur-unsur dia ialah 0, 4, 5, 7, 8. Okay, soalan apa? Dengan bantuan gambar rajah Venn, tentukan sama ada A pelengkap sama dengan B. Okey, untuk soalan set ni jangan takut. First kali, kita senaraikan semua set yang ada, yang diminta. Okey, first kali kita senaraikan set semester. Okey, senaraikan. Nombor bulat yang kurang daripada 10. Nombor bulat bermula daripada 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 10 tak masuk sebab dia nak kurang daripada 10. Okay, kemudian dia nak daripada set semester. Set semester ni ialah semua nombor yang kita nak guna untuk soalan ni. Kita jangan guna nombor lain. Kalau tak ada dalam set semester, maksudnya nombor tu kita tak guna. Okay, tengok soalan set A. Apakah faktor bagi 18? Cikgu tulis kat sini. Okay, 18. Nak senaraikan faktor, kita senaraikan hasil darab dia. 1 darab 18, 18. 2 darab 9, jawapan 18. Kemudian 3 darab 6, kita akan dapat 18. Okay, seterusnya kita akan dapat 6 darab 3. 6 darab 3 dengan 3 darab 6 ni sama. Jadi dia punya faktor bagi 18 ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 6, nombor 9 dengan nombor 18. Okay, tapi dalam set semester kita, nombor yang terlibat adalah nombor yang kurang daripada 10. So 18 ni kita tak ambil. Kita ambil 1, 2, 3, 6, 9. So, tulis kat sini. 1, 2, 3, 6, 9. Okay. Okay, seterusnya soalan set B. Nak senaraikan set B. Set B memang dah disenaraikan. 0, 4, 5, 7, 8. Okay, bila kita dah senaraikan, soalan minta kita buat gambar rajah Venn. Okay. Okay, gambar rajah Venn. Okay, macam mana nak buat gambar rajah Venn? Gambar rajah Venn, first kali kita ada set semester. Kalau set semester ni adalah kita buat bentuk kotak. Okay. Kotak ni kita letak simbol set semester kat sini. Maksudnya semua nombor ni ada kat dalam ni. Nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada kat dalam ni. Okay. Okay, kemudian kat dalam ni kita ada set A dengan set B. Okay, first kali awak tengok A dengan B. Ada tak nombor yang sama? 1, 2, 3, 6, 9. Ada tak nombor yang sama dengan B? 0, 4, 5, 7, 8. Okay, kalau tengok memang tak ada yang sama. Kalau tak ada yang sama, kita buat A satu bulatan, B satu bulatan. Okay. Kalau dia sama, kita gabungkan bulatan ni dengan bulatan ni. Kita gabungkan dia. Okay, gabungkan tu maksud dia macam ni. A dengan B. Ini maksudnya A dengan B tu ada yang sama. Kat tengah-tengah ni ada yang sama. Okay, sekarang kita punya set ni tak ada yang sama. So, ini adalah set A. Ini adalah set B. Okay, kita kena tulis unsur dia, kita letak dot. 1, 2, 3, 6, 9.
1, 2, 3, 6, 9. Kita letak dekat A. Kemudian yang B, kita letak 0, 4, 5, 7, 8. Ini cara lukis gambar Raja Van. Okey, sekarang kita tengok soalan dia. Adakah pelengkap A sama dengan B? Okey, pelengkap A ni maksudnya yang tidak termasuk dalam A. Okey, first kali kita sebelum kita tengok pelengkap A, kita tengok set semester ni. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada tak nombor yang dalam A dengan B yang kita belum tulis lagi? Yang kat atas ni. Ada tak nombor yang kita tak tulis lagi? Okay, kita check. Okey, 0 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, semua nombor dah tulis. Maksudnya semua yang ada kat dalam ni kita dah tulis. Okey, bila kita dah tulis, set semester semua kita dah tulis, kita check. Okey, kita ada A dekat sini. Okey, ini adalah set A. Pelengkap A adalah semua yang berada di bahagian luar daripada A. Semua yang bahagian luar daripada A. Okey. Sekarang kita tengok nombor apa yang berada luar daripada kotak A. So, A pelengkap. A pelengkap adalah semua nombor yang berada di luar bulatan A ni. So, nombor apa yang ada? Kita ada nombor 0, 4, 5, 7 dengan 8. So, pelengkap A ialah 0, 4, 5, 7, 8. So, kita tengok sama tak dengan set B. 0, 4, 5, 7, 8. 0, 4, 5, 7, 8. Maka, kita boleh kata A pelengkap sama dengan set B. Itu jawapan dia. Okay, soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Berdasarkan gambaran Raja Van di sebelah, nyatakan hubungan antara P dengan Q, Q dengan R. Okay, kita ada gambar Raja Van kat sini. Kemudian yang paling besar ni, yang kotak ni, itu adalah set semester. Okay, kemudian kita ada bulatan. Bulatan adalah set Q. Kemudian kita ada bentuk kotak. Kotak tu adalah set P. Kemudian kita ada bentuk segitiga. Itu adalah set R. Okay, kat sini cikgu nak perkenalkan simbol subset. Okay, simbol subset tu macam ni. Bentuk dia macam C. Subset. Apa maksud subset? Subset tu maksud dia semua unsur yang ada dalam subset tu, maksudnya semua unsur yang ada dalam satu set adalah sebahagian daripada set yang besar. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, kita ada satu set yang paling besar. Set yang paling besar apa? Set semester. Ini set yang paling besar. Kat dalam set semester, kita ada satu set. Kita namakan dia adalah Q. So, Q adalah subset kepada set semester. Okey. Kat dalam Q, kita ada dua lagi set yang kecil. Satu set P, kita adalah satu set R. Okey, nampak tak? P adalah sebahagian daripada Q. R adalah sebahagian daripada Q. Okey. So, kita kembali kepada soalan asal dia. Apakah hubungan antara P dengan Q? Okey, kita tengok. P tu kecil, Q tu besar. Okey. Bila P kecil, Q besar, so P adalah subset kepada Q. Okey, kemudian soalan B, apakah kaitan Q dengan R? Apa kaitan Q yang bulat ni dengan R yang bentuk segitiga ni? Okey, R tu kecil, Q tu besar. Jadi R subset kepada Q. So, itulah jawapan kita. Okey. Soalan A. Okey, jawapan A. Apa kaitan P dengan Q? Okey, P tu lebih kecil daripada Q. Jadi, P merupakan subset kepada Q. Okey, kemudian B. So, apa kaitan Q dengan R? Siapa lagi besar? Q lagi besar daripada R. R tu kecil. Jadi, R subset kepada Q. So, itulah hubungan dia. Okay, soalan nombor 3.
Soalan nombor 3. Diberi set K kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 20. Okey, mahir diri 11 hari tu cikgu dah tunjukkan kuasa 2 sempurna tu datang daripada mana. Tak apa, cikgu tunjukkan lagi sekali. Okey, apa itu kuasa 2 sempurna? Okey, 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1. Jawapan dia adalah 1. 2 kuasa 2 ialah 2 darab 2. Jawapan dia adalah 4. 3 kuasa 2, 3 darab 3 adalah 9. 4 kuasa 2 ialah 4 darab 4, 16. 5 kuasa 2, 5 darab 5, jawapan dia adalah 25. Okey, soalan apa? Kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 20. So, kita ambil yang kurang daripada 20. 1, 4, 9, 16. 25 ni tak perlu. Sebab dia dah lebih daripada 20. Jadi, nak senaraikan K. K ialah 1, 4, 9, 16. Okay, cikgu dah senaraikan dia punya set K. K ialah 1, 4, 9, 16. Okay, soalan dia. Okay, soalan A nak apa? Tulis semua subset yang mungkin bagi K. Okay, subset tu adalah set-set kecil yang berada di dalam set yang besar. Set besar adalah K. So, dalam set K ni dia ada lagi kumpulan yang kecil-kecil dinamakan sebagai subset. So, macam mana nak kira subset ni? Ada berapa subset dalam suatu set? Okey, tengok bilangan subset ni kita ada formula. Kita gunakan, kita letak 2 Okey, 2 ni dia punya formula. Ada berapa unsur kat dalam ni? Ada 1, 2, 3, 4. So, 2 kuasa 4. Okey, 2 kuasa 4, jawapan dia adalah 16. Jadi, kita kena senaraikan 16 subset bagi K. Okay, macam mana nak senaraikan subset yang ada dalam set K? Okay, kita tengok ada berapa unsur dia. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, kita boleh pecahkan kepada 0 unsur, 1 unsur, 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur. Okay, 0 unsur. Semua set dia akan ada 0 unsur. Dikenali sebagai set kosong. So, set kosong ni kita buat macam tu je, bentuk saja. Kat tengah-tengah ni tak ada apa-apa, kosong. Okey. 1 unsur. 1 unsur ni maksudnya kita senaraikan 1496 ni satu persatu. Okey. 1 4 9 16. Okay, kena ingat kita tak boleh, waktu kita senaraikan subset, kita tak boleh nak ulang nombor yang sama. Kita tak boleh ulang unsur yang sama. Okay, 2 unsur. 2 unsur tu maksudnya kita senaraikan 2 nombor. Okay, cikgu ada 1, 4. Kemudian cikgu ada 1, 9. Kemudian cikgu ada 1, 16. Nampak tak? 1, 4, 1, 9, 1, 16. Okey, kemudian cikgu ambil nombor 4 pula. 4, 1. Boleh tak tulis 4, 1? Kat sini dah tulis dah 1, 4, 4, 1. So, dia adalah benda yang sama. So, 4, 9. Okey, belum tulis lagi. 4, 9. Kemudian 4, 16. Belum tulis lagi. Kan? Okey, kemudian 9 pula. 9, 1. Dah tulis dah 1991. Okey, 94. 94, 49 ada, so tak payah tulis. Kemudian 916. 916. Okey, itu je yang ada kat 2 unsur. Alright, seterusnya 3 unsur. 3 unsur pun sama, kita tak boleh ulang nombor yang sama. Jadi ambil 3, tulis 3 nombor je. 1, 4, 9. Kemudian cikgu ada 1, 4, 16. Okay, kemudian cikgu ada 1, 9, 16. Okay, 1, 4, 9. 1, 4, 16. 1, 9, 16. Okay, kita ambil nombor 4 pula. 4, 1, 9. Boleh tak? 4, 1, 9. Dia samakan dengan 1, 4, 9 ni. So, tak boleh tulis. So, yang belum tulis lagi ialah 4,
9, 16. Okay, 4, 9, 16. Okay, kemudian cikgu ada 9, 4, 9, 16. Okay, yang 16 pula. 16, 1, 4. Boleh tak? 16, 1, 4. 16, 1, 4 dah ada. 16, 1, 9. 16, 1, 9 dah ada. Okay, dah habislah untuk 16 ni. So, 3 unsur ini sahaja. Okay, last sekali 4 unsur. 4 unsur maksudnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita salin semula. 1, 4, 9, 16. So, 4 unsur memang ada 1 je. Okay, cuba kita kira. Sepatutnya ada 16 subset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ada 16. Inilah semua subset bagi set K. Okay, tadi cikgu dah tunjukkan cara nak dapatkan subset bagi K. So, bila kita dah dapat tu, kita kena buat macam ni lah, senaraikan. Ada 16, so kena senaraikan 16, 16 macam ni. Yang cikgu tunjuk tadi tu jalan kerja. Okay, yang ini cikgu tunjuk ni jalan kerja. Tapi kita kena buat jawapan macam ni. Okay. Okay, seterusnya soalan B. Okay, soalan B. Jika L 1, 2, 3 hingga 20, lukis sebuah gambar rajah van untuk mewakilkan hubungan K dengan L. Okay. Soalan B. Okay, nampak tak B? B dia cakap nombor 1 sampai nombor 20. Jadi, kita kena senaraikan 1 sampai 20 tu. L sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, kemudian tadi K, daripada soalan A tadi tu, K ialah 1, 4, 9, 16. Okay, dia suruh buat gambar rajah van. Okay, gambar rajah van tu. Okay, dalam soalan B ni, kita tak ada set semesta yang bentuk dawai tu. Kalau set semesta, kalau yang dawai tu, kita kena buat kotak. Okay, sekarang ni dalam ni L dengan K ni dia tak ada set semesta. So, tak payah buat bentuk dawai. Okay, first kali cikgu nak check. Cikgu ada L, cikgu ada K. Okay, awak tengok K. Dekat dalam K ni ada 1, 4, 9, 16. Okay, ada tak dalam L nombor 1, 4, 9, 16 ni? Okay, nombor 1 ada, nombor 4 ada, nombor 9 ada, nombor 16 pun ada. Jadi, K adalah kumpulan kecil yang kita ambil daripada kumpulan L. So, macam mana nak buat gambar rajah van? Okay, first kali awak kena buat bulatan yang besar sekali. Okay, bulatan yang besar ini adalah set L. Okay, L ni maksudnya semua sekali lah 1 sampai 20. Okay, dalam L ni kita ada kumpulan kecil yang dinamakan K. Okay, kat dalam K ni ada apa? Senaraikan 1, 4, 9, 16. Okay, yang dalam K adalah 1, 4, 9, 16. Selain daripada nombor ini, kita tulis dekat bahagian luar. Dekat luar daripada K ni. So, lepas nombor 1, nombor 2, 3. Okay, 4 ada dalam ni. 5, 6, 7, 8. 9 ada kat dalam ni. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ada kat dalam ni. 17, 18, 19, 20. So, itulah gambar rajah van kita. Okay. Kalau gambar rajah van ni kita memang nampak hubungan dia adalah K adalah kumpulan kecil yang berada dalam kumpulan besar L. So, kita boleh wakilkan hubungan dia adalah K subset kepada L. Seterusnya soalan nombor 4. Okay, baca soalan nombor 4. Dalam sebuah kelas, sebilangan murid perempuan bercermin mata. Manakala semua murid lelaki tidak bercermin mata, set semesta P, Q dan R ialah set yang ditarifkan seperti berikut. Okay, set semesta.
semua murid di dalam kelas. P, murid perempuan. Q diwakili oleh murid lelaki. R ialah murid yang bercermin mata. Wakilkan hubungan antara set semester, set P, set Q dan set R dengan menggunakan gambar rajah band. Okey, ni senang je. Okey, nak lukis gambar rajah band, first kali kita tengok ada tak set semester. Ada kan set semester? Okey, kalau set semester, first kali kita buat bentuk kotak. Macam tu. Awak guna pembaris lah. Okey, set semester. So, ini ialah semua murid di dalam kelas. Dalam kelas tu ada budak lelaki, ada budak perempuan. Okey, kemudian P. P mewakili murid perempuan. Q mewakili murid lelaki. So, buat satu bulatan untuk mewakili murid perempuan. Satu bulatan lagi untuk mewakili murid lelaki. Perempuan dengan lelaki lain-lain. Okey, so perempuan letak label P. Lelaki kita labelkan dengan huruf Q. Okey, seterusnya kita ada set R. R ialah murid yang bercermin mata. Kalau baca balik soalan tadi, budak perempuan sahaja. Di kalangan budak perempuan, dalam ramai-ramai budak perempuan ni ada yang pakai spek mata. Budak lelaki tak ada. Tak ada seorang pun budak lelaki yang pakai spek mata. Jadi cikgu buatkan satu lagi bulat kecil kat dalam P ni. P adalah kumpulan budak perempuan. So, kita letak R kat dalam P. So, murid yang bercermin mata berada dalam kumpulan kecil murid perempuan. So, inilah jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir sekali, soalan nombor 5. Okey, dia bagi gambar rajah macam ni. Ini nama dia gambar rajah van. Okey, kita ada set semester, kita ada set A, set B dengan set C. Okey, berdasarkan gambar rajah van di atas, tuliskan hubungan antara set semester, set A, set B dengan set C. Okey, kita tengok apa kaitan dia. Kita cikgu dah ajarkan pasal subset. Okey, simbol subset tu bentuk dia macam C tu kan. Okey, senang je. Awak tengok. C. Yang bulat tengah-tengah ni sekali C. C ialah kumpulan kecil yang berada di dalam set B. Okey, kemudian B ialah kumpulan kecil yang berada di dalam set A. Kemudian A adalah kumpulan kecil yang berada dalam kumpulan yang besar sekali, set semester. So, jadi kita boleh wakilkan dengan simbol subset. Okey, C adalah subset bagi B. Okey, lepas tu B pula. B adalah subset bagi A. Okey, kemudian A pula. A adalah subset bagi set semester. So, itulah hubungan gambar rajah van ini.